أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غدائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسير ولا تعسير وتأمين بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Tuan Imam yang dihormati penjaga kuasa Masjid Al-Hidayah yang dikasihi para jemaah muslimin muslimat, semoga kita berahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dah masuk iaitu 14 Zulhijjah. Tamatlah tadi ya waktu asar hari tasyrik. Dan hari ini masih kita dah masuk 3 bulan masih. Maknanya banyak Allah bagi peluang kita, ya, walaupun kita diuji dengan wabak, tetapi Allah bagi peluang kita untuk mempertingkatkan amal ibadah kita supaya kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Semuanya adalah satu kifarah. Makna kifarah itu satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ingat kembali. Ya, Allah kurniakan semua ini sebagai ujian supaya kita ingat. Sebab itulah lepas kita Aidil Fitri kita tak dapat menaikkan sembahyang berjemaah Aidil Fitri, sembahyang di rumah, tapi ada hikmahnya. Ya, ahli keluarga boleh jadi imam, boleh jadi khatib. Ada hikmahnya. Jadi Aidil Adha diizinkan, alhamdulillah, dengan usaha kita ya mengikut aturan-aturan SOP yang telah dibagi oleh pihak kesihatan supaya kita semua ikutlah, patuh. Jadi dengan itulah insya-Allah Allah mengizinkan kita, sebab kita berpegang pengajaran kita pada malam ini ialah dalam kitab yang mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, susunan Allahyarham Al-Fadil Ustaz Sa'id, ya, Ustaz Sa'id Ibrahim. Ya, kitab ini juga jadi pedoman ataupun jadi menjadi ikutan kepada kita, dan kitab ini juga jadi rujukan kepada kita penduduk Malaysia, insya-Allah. Yang telah lalu kita sampai kepada pengajaran kita tentang mengiktikadkan setiap orang yang beriman hendaklah berdoa memohon kepada Allah sesuatu yang dihajati, kena mohon pada Allah. Ya, insya-Allah sambungan pada ini iaitu kita akan masuk apa dia istilah doa. Rasulullah suruh kita selalu berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Ya, bagaimana Rasulullah dalam mengatakan dalam hadisnya, ad-doa mukhul ibadah. Doa otak segala ibadah. Orang berdoa otaknya cergas, sebab fikirannya ya tumpukan kepada Allah pencipta. Semua berdoa. Kita nak sembahyang, kita juga mulakan dengan doa. Kita nak ambil wudu, lepas wudu dengan doa. Kita nak nak berhias muka ya pun dengan doa. Doa, bangun tidur doa. Doa merupakan saif ataupun pedang. Doa ni penting. Jangan kita bimbang. Bila kita ada Allah ke mana-mana. Sebab itu iman ada 3 tingkatan dalam kehidupan kita. Ya, apa dia iman? Dalam kehidupan kita, iman ini dibahagikan kepada 3. Pertamanya dilafazkan dengan kalimah-kalimah suci. Ya, kedua diterapkan
Bukan terap tu kan terap daging kambing diterap. Maknanya terap itu dilekatkan di dalam hati kita. Kemana kita pergi, kita ada Allah. Sebab itulah ya, kita ini sangat syukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW dengan pengajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Tadi ikutan kita. Allah telah utuskan baginda Nabi Muhammad, laqad ja'akum bi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sesungguhnya kami telah datangkan kepada kamu seorang nabi, seorang rasul yang menjadi ikutan terbaik. Itu sangat untung. Jadi Rasulullah SAW mengansurkan kita supaya kita sentiasa berdoa, memohon, munajat kepada Allah Ta'ala. Dinyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 55. Allah menjelaskan, ud'u rabbakum nadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri, yakni dengan suara yang sedih, sayu. Sebab itu kalau orang Arab dia berdoa menggunakan lagu-lagu yang tertentu. Apa lagunya? Seperti lagu sekah, seperti lagu sobah, ya. Contoh ya, contoh kita gunakan lagu sekah. Ya Arhamar Rahimin Arhamna. Itu lagu sekah. Kita berdoa dengan kita merintih. Hari ini di masjid-masjid kurang ada ya. Kurang ada setiap pagi membaca iaitu kata-kata yang memuliakan Allah. Sebab di masjid ini, kalau di Suruh Kuala Lumpur ni rasanya ada satu masjid, dua masjid saja. Satu masjid Sungai Mulia. Sebab Bilal dia orang lama. Bilal dia orang lama. Dia guna lagu sekah, kadang-kadang lagu sobah, iaitu membaca tarhim. Kalau kita di kampung dulu biasa dengan perkataan bacaan tarhim. Mana tarhim tu? Meminta kasih sayang Allah. Ya Arhamar Rahimin Arhamna. Itu lagu sobah. Rintih. Ya Arhamar Rahimin Arhamna. Wahai Allah yang memberi kasih sayang, kami memohon kasih sayang. Kan rintihan. Wa'afina wa'fu anna. Engkaulah yang memberi pengampunan kepada kami. Tiada siapa yang boleh mengampunkan dosa kita kecuali Allah. Ya. Wa ala ta'atika wa syukrika a'inna. Siapa yang dapat pengampunan? Atas mereka yang taat dengan perintah Allah dan syukur dengan nikmat Allah. Ya, ini yang kita selalu kita hadapkan kepada Allah dengan merintih, ya, merayu. Wa ala ta'atika wa syukrika a'inna wa 'alal imani wal islami jami'an tawaffana. Tengok, jelas ulama mengarangkan syair-syair yang menghiburkan hati bagi orang yang faham maknanya. Kalau tak faham dia hanya laguilah. Ya. Kerana orang yang taat beriman itu di kalangan orang Islam, orang yang sentiasa
Dia menjaga akan kedudukannya. Dia menjaga. Sebab itu wa ala ta'atika wa syukrika. Ka tu engkau. Jadi kita kena hidupkan balik. Kalau di kampung ada lagi tarhib. Di Kuala Lumpur ni ada satu masjid. Masjid Sungai Mulia. Ya, berganti ya. Dulu Bilalnya dah berhenti, ganti Bilal baru pun orang lama. Kita hidupkan balik. Cubalah insya-Allah. Ya. Kalau saya akan nukilkan balik supaya siapa yang nak ikutlah tarhib itu penting. Sebab tu itulah supaya kita ni hati kita akan jadi orang yang lembut, ya. Sebab itulah di dalam bulan Zulhijjah ini, pada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah memang disunatkan sangat untuk kita berpuasa. Disunatkan sangat. Kita mampu 1 sampai 9, tak mampu 1 sampai 8, tak mampu 1 sampai 7, tak mampu ya, tak boleh 9 hari ambil 5 hari, tak boleh 5 hari ambil 3 hari, tak boleh 3 hari ambil sehari. Sehari pun tak boleh, tak payahlah nak ngaku beriman betul-betul. Ya tak? Sebab itu Allah menjelaskan dalam surah Al-Kautsar terang-terang. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah beri kepadamu wahai Muhammad banyak kebajikan, banyak kebaikan. Bila Allah bagi kepada baginda Nabi Muhammad, bermakna siapa kita ni? Umat dia. Kita pun mendapat bahagian juga. Sebenarnya untuk bila diberi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat yang otomatik akan dapat juga. Sebab itulah Allah menyarankan bila Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah mengurniakan kepada kamu wahai Muhammad berbagai-bagai kebaikan, berbagai-bagai nikmat. Ya. Itu sudah kata. Washalli li rabbika wanhar. Hendaklah kamu laksanakan tanggungjawab menunaikan solat bagi orang yang beragama Islam, dan mengeluarkan sedikit daripada harta kamu untuk diinfakkan kepada orang yang berhak. Siapa David? Fakir, miskin. Dah fakir, miskin, itu berhak. Inna syani'aka huwal abtar. Pedulilah kalau mereka tak setuju sama kamu wahai Muhammad. Itu hal dia. Jadi kita buat. Jadi Allah bagi peluang kat kita bajet untuk akhirat. Bajet akhirat ni daripada 1 Zulhijjah sampailah kepada 13 hari tasyrik. Lepas azan dah habis. Bajet Allah. Allah Rabbi. Kita tak mau ad-dunya ghaniyun bil akhirah fakirun. Kat dunia kita kaya, tapi akhirat kita fakir. Kita nak sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan doa kita. Itu doa penutup kan? Biasa. Kalau orang baca doa, bila dengar tak dengar lagi Rabbana atina, lambatnya imam ni baca doa panjangnya sampai kepada Rabbana alhamdulillah, habislah, tak lama doa. Itu jadi lazim dah. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta pada Allah. Ya. Ya Tuhan, ya Allah Tuhan kami, berikanlah kebaikan kami kat dunia ini dan juga kebaikan di pada hari akhirat nanti. Lindungilah kami daripada azab api neraka. Jadi doa ni.
Sebab itu Rasulullah kata doa mukhul ibadah. Doa otak segala ibadah. Sebab orang berdoa itu selalu berfikir, apa nak aku baca? Tapi kalau dia doa main hafal, dia tak tahu makna, entah hentam kromo sebab dia gunakan bahasa Arab. Tapi apa yang kau baca? Sebab kita nak doa ni gunakan bahasa Arab, mesti tahu dia punya makna, maksud dia. Kalau payah guna bahasa Melayu lagi senang kita faham. Barulah kita merasakan nikmat kita berdoa. Tak? Tu. Sebab kita doa selalu dalam maksurat itu ada. Itu sebab insya-Allah tiap-tiap hari Sabtu pagi kita akan baca maksurat. Dalam maksurat ada, Allahumma anfa'ni bi badani. Ya Allah, manfaatkanlah seluruh badanku. Allahumma anfa'ni bi basari. Ya Allah, manfaatkan mataku, penglihatanku. Allahumma anfa'ni bi sam'i. Manfaatkanlah apa? Pendengaranku. Jangan benda-benda yang tak faedah. Mata jangan tengok yang tidak memberi faedah, tak manfaat. Sebab itu doa dalam maksurat itu ada. Ya. Banyak lagi. Allazi, ya. Jadi banyak lagi dalam maksurat itu. Sebab itulah siapa yang mengamalkan baca maksurat, insya-Allah hatinya akan apa? Berubah dari kepada keras jadi lembut, insya-Allah. Kita akan adakan tiap-tiap hari Sabtu. Ya, yang lepas belum mula lagi ya. Insya-Allah akan datang. Saya dah photostat banyak-banyak maksurat itu supaya ramai-ramai. Kita bukan nak dengar je, kita nak amal. Al-ilmu bila amalin kasyajarin. Ilmu bila diamalkan seperti pokok, dia akan bercabang, berbuah itu. Ghairu amalin kal mautin. Bila tak diamalkan lama-lama mati, hilang. Tak? Hilang betul. Surah-surah pun kita masa kecil dulu kan, surah lazim lah. Ya. Maknanya surah-surah lazim kita misalnya kecil. Daripada biasa surah lazim tu dari mana? Wadduha sampai Fatihah tu surah lazim lah. Ni. Kalau di masjid orang di kampung tu imam tu baca surah apa? Surah rakyat. Orang kampung ada surah rakyat. Wadduha sampai Fatihah itu surah rakyat dia. Sebab orang biasa boleh baca ke tak? Tu. Tapi kalau dari surah-surah yang lain, atas di wadduha dia, wasyamsi wadduhaha wal qamari, lain kata-kata atas, tu dari surah-surah yang bukan nama surah rakyat, di hafazan Quran. Baik. Kita manfaatkan. Jadi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang mengabaikan atau tidak yang melampaui akan batas. Berdoa secara yang melampaui batas itu ialah menghalakan permohonan kepada yang lain daripada Allah Azza wa Jalla, atau memohon sesuatu perkara yang tidak sepatutnya atau tidak menurut undang-undang peraturan Tuhan Allah Subhanahu wa taala bagi menghasilkan sesuatu perkara yang dipohonkan tadi. Kita nak mohon ni benda-benda yang baik. Mintalah benda-benda yang baik. Ya Allah, Ya Rahman, jadikanlah aku orang yang kaya. Jangan kaya cukup kaya je. Kaya amal. Kaya amal pertama. Kaya rezeki. Minta pada Allah. Ya. Minta pada Allah. Minta yang benda-benda yang kita suka dan yang direstui Allah. Jangan kita minta, ya Allah, jadikanlah simpulan itu supaya jadi fakir. Jangan. Itu doakan orang lain. Itu perkara-perkara yang tidak memberi manfaat. Itu bukan melampau. Ya. Jadi kita benda yang baik. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami boleh membentuk keluarga yang sakinah, hidup bahagia. Ya, keluarga bahagia. Ni syaidun. Ya. Minta pada Allah. Sebab itu kena minta dengan Allah.
Tak kira siang malam, jangan jemu-jemu. Ni. Minta cuba kita minta dengan orang. Hari ni dibagilah, esok dibagi, lusa kau lagi. Kau lagi minta. Cuba dengan Allah. Allah suruh tu. Ya. Ista'i billah, mintalah kepada kami. Tu. Firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Jelas. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya mengaku beriman pada Allah, mintalah kepada kami dan mendirikan sembahyang. Orang yang mendirikan sembahyang itu orang sabar. Betul. Orang pergi jemaah berjemaah di masjid, orang sabar. Betul. Senang sembahyang di rumah, sembahyang juga dia kata. Rukuk sama juga rukuk, sujud sama juga sujud, ya tak? Tapi berbeza sembahyang di masjid. Cuba bayangkan kalau kita sembahyang kat rumah. Dahlah di masjid ini ada sekurang-kurang adalah belen. Kalau kita sembahyang dapat 27 yang confirm 27. Tolak itu, tolak ini, ada belen 5, ada lagi 5. Tapi kalau seorang belen tak ada, pamalarah a'maluka, kosong. Tak? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Sebabnya kita sembahyang kadang-kadang berangan-angan, betul tak? Ya. Sebab itu Allah nyatakan dalam surah Al-Mu'minun. Ya. Apa dia? Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Allazina hum li salatihim khashi'un. Apabila dia sembahyang khusyuk. Kita ni kadang-kadang khusyuknya seminit. Minit kedua, ketiga dah angan-angan. Ya. Tambah-tambah lagi isteri pesan. Bang, kadang beli apa bang? Tolong beli belacan bang, habis. Bang, beli gula bang. Sudah. Pula tu bagi tahu beli gula tu tak bagi berapa kilo. Jadi itu Allah Akbar. Rakaat pertama selesai. Okey. Rakaat kedua, tadi suruh beli gula berapa kilo ya? Sudah angan-angan. Lepas ini nak pergi OTK lah beli gula. Sudah. Benda ni sebab itulah Allah kita lahir saja. Apa dia? Iblis ataupun syaitan ini dari dulu dah berdoa pada Allah. Dia berdoa, jadikanlah aku ini keturunanku ya Allah yang panjang usianya, dan aku ini dan keturunanku, kata Iblis, makhluk yang paling sabar. Iblis paling sabar, kita kalah. Ya, betul tak? Iblis bila dengar azan dia lari, tendang tiang semua, ditendang, lari. Berhenti azan, datang balik. Tak pandai serik, tak pandai jemu iblis syaitan. Kita hujan ni tak mau datang. Betul. Tu. Kita manusia pada jemu, iblis pada jemu. Sebab itu dia mengatakan aduwwum mubin, musuh yang paling nyata. Surah Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kami ni memang kata Iblis, makhluk yang paling tahan lasak. Cuba bayangkan, bila azan disuarakan saja dia melompat, tak lari ke mana, lentang tukang lari. Berhenti azan dia datang balik. Iqamah dia lari balik. Berhenti iqamah, dah mula nak sembahyang usik-usik, cucuk-cucuk. Ni dah jauh-jauh tak boleh lah. PKP ni nak usik macam mana? Tak boleh. Itulah ya. Iblis ni cari jalan. Baik. Jadi doa ni penting. Hari-hari kita berdoa, minta tetapkan iman hati kita, ya. Yang ketujuh, mengiktikadkan bahawa semua ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman adalah beribadah kepada Allah Ta'ala
yang boleh menciptakan manusia dan menjadikan bumi, bukan beribadah kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah menjadikan manusia adalah untuknya, untuk menyembah dia. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tak jadikan jin dan manusia kecuali menyembah kami. Kita hari ini banyak menyembah lain daripada Allah. Azan di laung masih lagi relax sembang lagi. Tak? Sembang ni tak ada habis. Temberang lagi banyak. Tu. Sebab ulama sufi dia suruh kita bercakap benda yang bermanfaat. Sebab dia kata man kasura kalamuhu kasura malamuhu. Tu. Man harfu istifham, ya. Man kasura kalamuhu kasura malamuhu. Barang siapa, sesiapa, man tu harfu istifham. Siapa yang banyak cakap pasti banyak salah. Betul. Dia kena banyak diam lah. Jadi kita kena faham, kena cakap benda yang bermanfaat. Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 21 hingga ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini pesanan Allah. Apa kata? Allah menyatakan, wahai sekalian manusia. Ayat ini tidak khas kepada orang beriman. Semua boleh, kafir pun dapat. Dia kata, wahai manusia. Ayat ini turun di Mekah, belum Nabi berhijrah ke Madinah. Ayat ini turunnya di Makkahul Mukarramah sebelum Nabi diperintahkan untuk hijrah ke Madinatul Munawwarah. Jadi ayat ini menunjukkan wahai manusia, dia kata, ya, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Sebelum umat Nabi Muhammad dulu ada tak umat terdahulu? Di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, Nabi Shu'aib, Nabi terdahululah. Ni masing-masing ada umat. Kita adalah umat mutaakhir, paling akhir. Ya. Sebab itulah baginda Nabi Muhammad merupakan paling akhir sekali setelah rasul-rasul terdahulu. Dan baginda Muhammad ini diuji, ya, sangat banyak ujian. Ya. Nabi Adam diwujudkan tidak ada berbapa, tidak ada beribu. Nabi Muhammad ada bapa, ada ibu, tapi tidak dijumpakan bapaknya, diwafatkan dulu. Kemudian Nabi Muhammad ketika usia naik kepada 6 tahun diwafatkan ibunya. Yatim piatu, semua diuji dengan. Kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib, naik usia 8 tahun diwafatkan Abdul Muttalib. Begitu dipelihara oleh Abi Thalib sehinggalah dia menjadi seorang rasul. Inilah kelebihan baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, apa yang nyatakan sini? Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan. Bumi ini sebagai hamparan, tempat kita diam, ya. Dan langit, yakni segala isinya, sebagai bangunan
yang dibina dengan kokohnya, dan diturunkan air hujan daripada langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis. Lahir wujudlah ya, air hujan tu sama, tapi boleh jadi pokok yang berbeza. Cuba bayangkan, boleh manusia cipta? Tak ada, kita tahu tanamnya. Nah, Allah turunkan air hujan tu sama aja. Baru-baru ni aja saya pergi satu di Ceras, ya, lepas daripada kelas, tapi saya tengah hari saya nak balik tu hujan batu, semua batu betul, kelotok. Memang saya tadam tu batu betul. Batu saya hisap, sejuk sungguh. Hujan lebat. Tu. Ya. Allah nak turunkan itu nama hujan batu, tapi lah taklah batu besar. Batu kecil-kecil tu macam kalau tuan minum apa? Cendol ke, ada lah yang batu kecil-kecil tu lah. Bukan jadi kisar tu. Pegang tu, kita masukkan mulut, ambil air hujan kan. Sejuk juga. Itu kuasa Allah daripada langit turun ke bumi. Jadi bila datang ke bumi, pokok yang ditanam semua berbeza-beza, rasanya lain. Rambutan lain rasanya. Ya, durian pun lain rasa. Durian apa? Durian kampung lain rasanya. Apa lagi? Durian yang terkenal, durian apa? Apa? Kek. Apa ni? Musang kek. Lain rasanya. Durian apa? Merah udang merah tu. Lain rasanya. Durian. Padahal namanya durian. Itu kuasa Allah. Mangga aroma manis lain. Mangga apa lagi? Macam-macam ni. Jadi bentuknya sama tapi lain rasanya. Ini kuasa Allah. Ya, jadi itulah. Jadi dengan kita mengusahakan supaya kita memantapkan diri kerana azan dan tiba. Jadi setakat itu perkongsian kita hari ini, insya-Allah ya. Kita sampai setakat. Sampai waktu kita stop. Aku liqouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.